Salam sejahtera dan salam hormat anda bersama saya Nixon Nyambar dan anda sedang menonton segmen Malaysia Memilih. Seperti anda tahu, kami di Esrawani sepanjang hari ini tumpuannya adalah terarah berkenaan dengan pengundian awal yang mana tepat pada jam 5 petang pusat pengundian yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang dibuka sejak jam 8 pagi ditutup pada jam 5 petang ini. Dan menurut SPR, setakat pukul 2 petang, statistik peratusan keluar mengundi adalah 85%. Bagaimanapun, kertas-kertas undi yang diterima pada hari ini tidak akan dikira dahulu. Sebaliknya, proses itu akan dilakukan pada 19 November Sabtu ini bersamaan dengan hari pengundian di seluruh negara. Dan menurut kenyataan SPR juga, kesemua peti undi yang digunakan dalam pengundian awal ini akan disimpan di lokap-lokap Balai Polis untuk jagaan selamat. Pengiraan undi pada Sabtu ini akan bermula pada jam 4 petang di tempat pengiraan undi yang ditetapkan SPR serta disaksikan ejen-ejen calon masing-masing. Dan berdasarkan SPR juga, sejumlah 224,828 orang pengundi awal yang terdiri daripada 117,473 anggota tentera dan pasangan serta 107,355 orang polis serta pasangan layak menunaikan tanggungjawab mereka di 578 pusat mengundi awal bagi PRU ke-15 termasuk di Dun Bugaya Sabah. Manakala hampir 21 juta pengundi biasa layak untuk mengundi pada 19 November Sabtu ini, Perdana Menteri telah pun mengisytiharkan cuti umum pada 18 dan 19 November. Selain memaklumkan bahawa konsensus tol Lebuh Raya juga bersetuju untuk memberi tol percuma pada Jumaat dan Sabtu ini kepada pengguna. Dan berbaki 4 hari saja lagi, tumpuan pastinya juga untuk menggalakkan rakyat menunaikan tanggungjawab mereka. Dan untuk itu, pada jam ini kita nak bersama dengan Ketua Kluster Takbir Urus dan Integriti UUM, Profesor Dr. Ahmad Martada untuk kita melihat pada satu topik yang kita nak sentuh bagaimana untuk meramaikan pengundi pada 19 November ini. Selain kita tahu pendekatan yang dikeluarkan oleh kerajaan lagi, apa lagi pendekatan yang boleh digunakan untuk meramaikan lagi pengundi pulang mengundi Sabtu ini, Prof? Okey, saya tengok apabila kerajaan mengumumkan cuti pada hari Jumaat, ini merupakan satu tindakan yang bagi saya sangat baik kerana ia akan memudahkan untuk pengundi-pengundi pulang ke kampung masing-masing untuk menjalankan proses mengundi mereka. Jadi bagi saya ini adalah satu usaha kerajaan untuk memastikan bahawa pengundi akan turun untuk mengundi pada hari tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat dan meneliti bahawa perlu diperbanyakkan lagi kempen-kempen bagi mengajak pengundi-pengundi untuk pulang dan menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Jadi bagi saya ini penting kerana saya belum melihat satu usaha ataupun kempen yang dijalankan untuk memastikan bahawa pengundi-pengundi akan keluar mengundi. Kerana jika sekiranya kita hanya mengharapkan pengundi untuk keluar mengundi dan menunaikan tanggungjawab masing-masing, maka mungkin ada yang masih merasakan bahawa walaupun cuti itu diberikan, namun mereka tidak ada satu sense of urgency untuk turun mengundi ataupun keluar mengundi pada hari 19 hari bulan. Jadi kempen-kempen yang perlu diadakan perlulah dipergiatkan lagi untuk mengajak lebih ramai orang dan dalam masa yang sama untuk mengingatkan semua individu-individu yang layak untuk mengundi supaya turun dan keluar mengundi pada hari pengundian 19 hari bulan nanti. Jadi di samping pemberian cuti, kerajaan juga dan juga parti-parti politik perlulah menggandakan usaha menjalankan kempen-kempen bagi memastikan supaya kesedaran untuk keluar mengundi itu dapat ditingkatkan lagi supaya lebih ramai lagi rakyat yang layak mengundi akan keluar mengundi nanti pada hari Sabtu depan. Prof, kita nak melihat pada satu sisi yang mana pelbagai kekangan yang mungkin menyebabkan pengundi yang layak tidak pula mengundi. Misalnya situasi mereka yang berusia 18 tahun yang kebanyakannya pelajar. Mereka ada juga daripada Sabah dan Sarawak. Pasti saya rasa mereka juga setuju bahawa isu utama adalah dari segi kewangan dan logistik, iaitu pengangkutan. Bagaimana kumpulan ini dapat dibantu, Prof? Okey, saya lihat bahawa sebelum ini timbul rumutan di kalangan
terutama pelajar-pelajar di IPT, di institusi pengajian-pengajian yang lain yang menyatakan bahawa tambang perjalanan mereka adalah sangat tinggi. Jadi bagi saya kalau kerajaan pun telah memutuskan untuk tidak mengenakan tol pada hari pengundian, maka syarikat-syarikat penerbangan ataupun syarikat pengangkutan juga perlu memainkan peranan yang sama. Misalnya mengurangkan tambang 50% untuk mana-mana pelajar ataupun mana-mana individu yang berumur 18 hingga 29 tahun ataupun 18 hingga 25 tahun untuk pulang ke rumah kampung halaman untuk mengundi. Jadi bagi saya galakan sebegini perlu juga turut dimainkan oleh sektor swasta. Kerana kita tahu kerajaan memang seringkali menunaikan tanggungjawab berusaha untuk memastikan bahawa rakyat akan turun mengundi dengan diberikan cuti, dengan diberikan insentif-insentif lain seperti mana tol tadi. Namun pihak swasta melalui syarikat-syarikat pengangkutan ini juga perlu memainkan peranan bagi memastikan bahawa galakan demi galakan itu perlu diberikan supaya pengundi-pengundi muda terutamanya. Kalau kita bercakap dalam konteks pengundi muda, ramai daripada mereka mungkin tidak berada di kampung halaman masing-masing tetapi ingin menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Dan kekangan mereka sudah tentulah kerana mereka tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Jadi masih mengharapkan kadang-kala sumbangan daripada ibu bapa ataupun mungkin daripada kerajaan. Jadi maknanya inilah satu usaha daripada pihak swasta sepatutnya yang perlu mengembeling tenaga bersama dengan kerajaan. Kerajaan telah pun menunaikan tanggungjawab mereka. Jadi pihak swasta pula perlu menunjukkan komitmen bagi memastikan bahawa pengundi-pengundi yang menyatakan bahawa kesukaran mereka untuk pulang mengundi atas dasar kos pengangkutan yang tinggi, maka mereka ini diberikan peluang untuk menunaikan tanggungjawab dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh syarikat-syarikat swasta. Jadi bagi saya ini juga akan pasti boleh meningkatkan lagi jumlah pengundi-pengundi yang akan keluar mengundi pada hari Sabtu nanti. Tapi kalau kita nak teliti bantuan-bantuan ataupun inisiatif yang dikeluarkan oleh kerajaan ini, seperti mana yang kita tahu, selain pada cuti yang dinikmati oleh semua pihak, kita juga melihat bahawa kerajaan tampil untuk memberi ataupun membuat pembayaran gaji penjawat awam lebih awal ke 17 hari bulan ini. Selain itu, kita juga melihat pengguna tol akan menikmati tol percuma, dan selain itu juga kita juga melihat bahawa mereka ini diberikan kemudahan untuk bergerak ke lokasi mengundi. Tapi Prof, di sini kalau kita nak lihat inisiatif yang diberikan ini disasarkan kepada kumpulan dewasa. Bagaimana pula dengan mereka yang seperti mana kita tahu, kita sentuh di sini adalah belia 18 tahun ke 21 tahun yang pertama kali mengundi dalam PRU ke-15 ini, bukan mempunyai pendapatan yang sudah ada dapat menyara kehidupan mereka, mempunyai pekerjaan. Jadi apa pandangan Prof di sini? Itu saya katakan mungkin golongan 18 hingga 25 itu sebahagian daripada mereka menuntut di IPT, sebahagian daripada mereka mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa. Jadi inilah peranan pihak swasta pula. Misalnya yang saya katakan tadi, kalau mereka berada di luar kampung halaman maka ingin pulang, maka syarikat-syarikat pengangkutan itu mungkin boleh menawarkan dengan harga separuh, misalnya 50% diskaun kepada mana-mana pengundi-pengundi muda untuk pulang ke kampung halaman masing-masing menggunakan pengangkutan-pengangkutan seperti bas, kapal terbang ataupun apa juga kereta api, syarikat-syarikat pengangkutan. Jadi ini sebenarnya juga akan menggalakkan pengundi-pengundi muda untuk pulang ke kampung dan menjalankan amanah dan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Kerana kita lihat kalau inisiatif kerajaan tadi betul lah, memang dia hanya lebih bersasar kepada kumpulan-kumpulan bekerja. Manakala belia-belia ini mungkin kalau kita lihat pada inisiatif ataupun insentif yang diberikan itu tidak termasuklah golongan-golongan belia, tetapi seperti yang saya katakan, peranan sektor swasta itu juga penting. Dan yang kedua, kita juga perlu melihat bahawa satu cara bagaimana kita nak menggalakkan generasi milenial ini untuk keluar mengundi juga ialah melalui sosial media. Kita tahu inilah satu platform yang paling sering digunakan oleh generasi milenial.
Jadi mungkin melalui kempen-kempen ataupun galakan-galakan yang boleh dilakukan sama ada oleh pihak kerajaan maupun pihak swasta untuk memastikan golongan milenial ini boleh turun lebih ramai untuk melaksanakan tugas dan amanah mereka sebagai seorang pengundi. Prof tadi ada menyentuh berkenaan dengan media sosial. Kalau kita nak lihat bagaimana pula dengan satu inisiatif yang mana kita tahu kalau di Twitter kalau dapat lihat adanya hashtag carpool mengundi ataupun inisiatif yang diwujudkan oleh rakyat untuk rakyat. Bagaimana Prof melihat perkara ini dapat membantu menggalakkan lagi mereka yang layak mengundi untuk pulang mengundi? Kalau kita lihat juga inisiatif ini cukup baik kerana carpool mengundi yang mana kalau mereka ke destinasi yang sama ada yang mempromosikan perkara ini di laman sosial mereka, siapa yang mempunyai perjalanan yang sama boleh menaiki kenderaan yang sama untuk balik pulang mengundi. Dan ini pada pandangan peribadi saya juga ini merupakan satu inisiatif yang cukup baik untuk meningkatkan lagi peratusan mengundi yang dapat diguna pakai dalam PRU ke-15 kali ini. Dan untuk makluman semua, inisiatif ini sebenarnya telah wujud sejak 2018 iaitu dalam PRU yang sebelumnya. Dan kali ini pula bagaimana, Prof? Ya, bagi saya ini satu tindakan ataupun inisiatif yang baik yang dilakukan oleh rakyat-rakyat yang prihatin terhadap tanggungjawab mereka. Jadi sebab itulah kita lihat kadang-kadang pada hari ini kita dapati bahawa inisiatif daripada rakyat itu sebenarnya lebih berkesan berbanding kadang-kadang inisiatif-inisiatif yang ditawarkan oleh pihak-pihak luar. Jadi mungkin melalui inisiatif kerana yang lebih memahami, kalau kita melihat kepada golongan belia, yang lebih memahami apakah kemahuan, kehendak golongan belia ialah belia sendiri. Jadi mungkin apabila mereka menawarkan misalnya hashtag tumpang sekali ke untuk pulang ke kampung, menggunakan kenderaan-kenderaan yang sama. Jadi ini juga sebagai satu usaha daripada sebahagian golongan muda untuk mengajak kumpulan-kumpulan mereka ini untuk turun dan keluar mengundi. Jadi bagi saya ini sangat baik dan kita kalau boleh memerlukan lebih ramai lagi generasi-generasi muda yang mempunyai inisiatif-inisiatif sebegini tanpa mengharapkan bantuan ataupun tanpa mengharapkan tindakan daripada kerajaan bagi mempengaruhi mereka ataupun mengajak mereka untuk keluar mengundi. Jadi apabila inisiatif itu dilakukan oleh kumpulan belia sendiri, maka sudah tentulah ia akan dapat menarik lebih ramai belia juga untuk turut sama keluar mengundi kerana ada usaha-usaha yang dibuat di kalangan rakan-rakan mereka sendiri yang mengajak mereka untuk turun mengundi. Jadi bagi saya perlulah inisiatif-inisiatif ini diperluaskan dan juga kempen-kempen sebegini disebarkan supaya lebih ramai golongan-golongan belia yang mengetahui bahawa memang ada inisiatif-inisiatif sebegini yang telah pun dilaksanakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan tanggungjawab sosial mereka bagi melaksanakan amanah sebagai seorang pengundi. Selain itu ya Prof, kita tidak dapat menafikan juga political fatigue ataupun kepenatan politik ini sebenarnya menjadi salah satu punca mengapa pengundi tidak mahu terlibat dalam pengundian dalam PRU ke-15 ini. Ianya bukan sahaja dirasai di mereka yang tinggal di bandar tetapi juga di pedalaman yang melihat kepada ketidakstabilan kerajaan sebelum-sebelum ini. Bagaimana sebenarnya kita nak meningkatkan kesedaran mereka berkenaan dengan betapa pentingnya untuk menunaikan tanggungjawab mengundi ini. Contoh mungkin ada mekanisme terbaik yang dapat digunakan khusus sekali buat mereka ataupun untuk mendidik mereka yang berada di luar bandar, Prof. Memang kita lihat sebenarnya pendidikan itulah yang sebenarnya yang paling penting. Kalau kita nak meningkatkan kesedaran generasi muda bahawa mereka perlu menunaikan tanggungjawab mereka dan hak mereka sebagai seorang pengundi, perlu ada kesedaran. Kalau kita nak mengajak golongan ataupun generasi muda memaksa mereka untuk keluar tetapi mereka tidak merasakan bahawa itu adalah satu tanggungjawab yang perlu mereka laksanakan, maka mereka tidak akan turun. Jadi bagi saya memanglah pendidikan itu sangat penting. Dan saya melihat mungkin ini pada peringkat awal kita, ya kan, ini first time kita laksanakan peraturan undi 18. Jadi mungkin selepas ini kita boleh laksanakan pelbagai kaedah
Kerana saya melihat sistem pendidikan kita, misalnya di peringkat tingkatan 6 melalui subjek pengajian memang ada komponen-komponen yang diajar kepada pelajar berkaitan dengan pilihan raya, sistem pilihan raya, proses-proses dalam pilihan raya. Jadi mungkin bagi mana-mana individu ataupun pelajar-pelajar tingkatan 6, mereka mungkin ada kesedaran untuk keluar mengundi. Tetapi mungkin yang tidak mengambil tingkatan 6 ini, mereka mungkin tidak merasakan bahawa pertama mereka tidak faham kenapa perlunya keluar mengundi dan proses pengundian itu berlaku. Yang kedua, dalam membuat pemilihan itu, apakah perlu yang mereka laksanakan, atas dasar apa seseorang calon itu dipilih, siapakah yang perlu mereka pilih, kenapa mereka perlu memilih. Jadi itu semua faktor-faktor yang kadang-kadang menyebabkan mungkin generasi muda, apatah lagi seperti mana yang diperkatakan tadi, bahawa mereka melihat bahawa kadang-kadang pertikaian, konflik yang berlaku terutama melalui ketidakstabilan akibat daripada pertelingkahan dalam politik itu, maka mereka juga merasakan malas untuk keluar dan turun mengundi. Jadi inilah bagi saya perlu kita terapkan pembelajaran, pendidikan berkaitan dengan kepentingan mengundi, berkaitan dengan sistem pilihan raya, berkaitan dengan tanggungjawab di dalam perlembagaan, hak-hak menjadi seorang pengundi ataupun syarat-syarat untuk menjadi calon dan sebagainya. Jadi apabila mereka mempunyai pengetahuan yang lebih berkaitan dengan proses pilihan raya, maka sudah tentulah ia akan lebih mudah untuk mempengaruhi mereka untuk keluar mengundi, terutama bagi mereka yang baru saja berumur 18 tahun. Jadi bagi saya, apapun yang lebih utama ialah pendidikan. Mungkin pada kali ini kita agak sukar kerana ini pertama kali, namun bagi saya selepas ini perlu ada tindakan-tindakan yang lebih konkret untuk meningkatkan kesedaran mengundi di kalangan pengundi muda. Prof, melihat pada statistik keluar mengundi bagi undi awal PRU ke-15 ini seperti yang dinyatakan oleh SPR, peratus keseluruhannya adalah 85%. Ini boleh kita sifatkan tinggi, tapi kita nak mendengar pandangan Prof ataupun jangkaan Prof bagaimana Sabtu ini, Prof. Saya melihat bahawa trend ini akan berterusan kerana kita melihat yang pertama, kempen-kempen untuk pengundi-pengundi keluar mengundi itu dan juga kalau kita melihat dari segi suasana itu pun memang sangat aktif dan kita tahu bahawa semua rakyat sedar bahawa 11 hari bulan ini adalah tarikh mengundi dan kita juga lihat kempen-kempen yang dilakukan secara besar-besaran bukan sahaja melalui media-media biasa tetapi media-media sosial dan juga melalui secara fizikal mereka sendiri melihat melalui kempen-kempen yang dilaksanakan. Jadi bahang pilihan raya itu sebenarnya sendiri telah menunjukkan bahawa proses pilihan raya itu akan berlaku dan proses pengundian itu akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Jadi ini secara tak langsung juga akan mempengaruhi seseorang rakyat itu untuk keluar mengundi. Jadi bagi saya melihat bahawa dalam keadaan yang pada hari ini dan kita melihat juga kemelut politik yang berlaku sebelum ini dan kita juga melihat kemarahan sebahagian daripada rakyat terhadap tingkah laku ahli politik sebelum ini, konflik politik sehingga mengganggu-gugat kestabilan ekonomi kerana akibat ketidakstabilan politik, maka ramai yang mahukan perubahan dan sudah tentulah jika ramai yang mahukan pembaharuan dan perubahan, maka mereka akan keluar mengundi untuk sama-sama membantu bagi mencari satu penyelesaian jangka panjang yang lebih konkret. Jadi saya menjangkakan memang pada Sabtu ini peratusan untuk keluar mengundi akan meningkat, terutama kalau kita melihat undi awal pada hari ini yang 85% dan ke atas, dan bagi saya trend ini juga pasti akan menjadi satu trend yang lebih kurang sama pada hari Sabtu nanti. Peratusan yang meningkat dijangka pada Sabtu ini. Kita juga berharap perkara itu menjadi realiti. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, itu Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti UUM. Kalau boleh saya kongsikan di sini juga mengikut kaji selidik yang kami bawakan menerusi inisiatif #Suara Malaysia, iaitu daripada 1,100 responden yang mengikuti kaji selidik ini didapati 89% berkata mereka akan keluar mengundi, 5% berkata tidak dan 6%
berkata tidak pasti. Pastikan anda sebagai rakyat jalankan tanggungjawab pada Sabtu ini, itu 19 November 2022. Pilih yang layak. Selepas ini kita nak bersama dengan Hafiz Mustadi di Kota Kinabalu, tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.